Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali. Marilah sama-sama kita teruskan pembelajaran kita pada kali ini, iaitu Pendidikan Islam tahun 4, bidang sirah kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita menadah tangan, memohon rahmat dan berkat dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pembelajaran anak-anak murid mudah faham dan diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, menyatakan maksud fatanah. Yang kedua, menyenarai keunggulan sifat fatanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali, meneladani sifat fatanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita tekan butang subscribe atau langgan channel ini. Percuma sahaja, jangan lupa untuk tekan loceng. Mudah-mudahan segala video pembelajaran terkini tidak terlepas dan anda antara yang terawal yang tahu tentang video-video yang terkini daripada channel ini. Terima kasih atas sokongan anda. Kita teruskan dengan pengertian. Pernah dengar perkataan fatanah? Fatanah merupakan salah satu daripada sifat wajib bagi Rasul. Mari sama-sama kita ulang kaji. Antara sifat wajib bagi Rasul ialah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Semasa di tahun 3 sudah belajar mengenai topik tabligh. Jadi pada tahun 4 ini kita ingin mengetahui atau mengupas lebih mendalam tentang fatanah. Fatanah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Sekiranya nama anda fatanah, tahniah, anda nama tu maksudnya ialah bijaksana. Jadi ingat saja fatanah, ingat bijaksana atau berakal budi. Sama juga dengan pandai, clever. Seterusnya, marilah sama-sama kita lihat keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat fatanah ini merupakan sifat wajib bagi Rasul. Bagi dalam peristiwa-peristiwa yang kita akan lihat ini, marilah sama-sama kita hayati. Mudah-mudahan kita dapat meneladani kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat peristiwa yang pertama. Cuba lihat gambar ini. Apakah petunjuk yang boleh kamu dapat? Peristiwa berkaitan dengan peletakan batu Hajarul Aswad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Tindakan tersebut dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Dalam peristiwa ini, kabilah bertelagah untuk meletak batu Hajarul Aswad. Setiap kabilah ingin
meletak sendiri batu Hajarul Aswad. Jadi baginda Rasulullah SAW menyelesaikan isu ini dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW dengan melantik setiap ketua kabilah untuk memegang bucu kain yang diletakkan dengan batu Hajarul Aswad tersebut dan seterusnya dapat diletakkan di tempat asalnya. Jadi kebijaksanaan ini perlulah diteladani oleh kita semua. Setiap masalah ada penyelesaian. Jadi gunakan kebijaksanaan untuk menyelesaikan setiap masalah. Jadi kita lihat pula peristiwa yang kedua, iaitu peristiwa mengenai apa. Jika lihat berdasarkan peta, apa yang kamu dapat faham? Ya, mengenai hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Strategi berhijrah Nabi Muhammad SAW ini yang ingin ditekankan. Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW menggunakan jalan yang lain dengan bantuan Abdullah bin Uraiqid, seorang yang bukan beragama Islam. Strategi berhijrah ini perlu kepada kebijaksanaan. Rasulullah SAW tidak menggunakan jalan yang berwarna biru, sebaliknya menggunakan jalan yang berwarna kuning. Kebijaksanaan Nabi Muhammad ini menyebabkan musuh tidak dapat menjejak di manakah Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW selamat tiba di Madinah. Jadi kebijaksanaan inilah yang menyebabkan dakwah dapat diperluaskan lagi. Jadi apakah yang boleh kita ambil pengajaran? Kita mestilah bijaksana juga merancang strategi. Seterusnya kita lihat peristiwa yang seterusnya, iaitu jika bersalam ini menandakan tentang persaudaraan. Jadi isunya sekarang ialah peristiwa mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Setelah berhijrah, Nabi Muhammad SAW menggunakan kebijaksanaan baginda sekali lagi dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin ni ialah kaum Aus. Ansar pula ialah kaum Khazraj. Tindakan Nabi Muhammad SAW itu menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan digeruni musuh. Manusia tidak sama. Dan apabila kita bersatu, kita akan lebih kuat dan seterusnya akan digeruni oleh musuh. Jadi gunakan kebijaksanaan kita. Kita mestilah mengambil pengajaran daripada peristiwa ini dengan bersaudara, bersilaturahim dan mengelakkan daripada pergaduhan, perpecahan yang seterusnya merugikan diri kita sendiri. Jadi kita lihat peristiwa ini, kita kaitkan dengan kehidupan kita. Jadi barulah kita dapat mengambil ibrah ataupun pengajaran. Seterusnya, peristiwa yang keempat menunjukkan keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad SAW ialah mengenai pembentukan piagam Madinah. Untuk pengetahuan anak murid, atau tahukah anda bahawa piagam Madinah ini merupakan undang-undang pertama yang berada di dunia. Jadi inilah membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dengan membentuk piagam Madinah. Dalam piagam tersebut terdapat peraturan-peraturan yang dapat mendisiplinkan seterusnya menjaga keharmonian sebuah negara. Apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mewujudkan piagam Madinah yang mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Jadi
kita lihat sesuatu tempat mesti ada peraturan. Jadi barulah kita dapat hidup dengan aman, harmoni. Bila semua hidup dengan berdisiplin, keadaan akan terkawal dan tidak akan huru-hara. Jadi kita lihat kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam bentuk piagam Madinah itu perlu dicontohi oleh kita. Seterusnya, keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad dalam peristiwa yang seterusnya ialah berkenaan dengan perniagaan, usahawan yang unggul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan usahawan yang berjaya. Baginda diamanahkan menguruskan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Dengan kebijaksanaan dan kejujuran baginda dalam perniagaan, baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding dengan usahawan yang lain. Jadi, poin yang ingin ditekankan ialah dalam perniagaan juga kita perlu mempunyai kebijaksanaan. Tidak cukup dengan itu, kita mestilah mempunyai kejujuran. Kerana dengan kejujuran tersebut menyebabkan kita akan dipercayai oleh pelanggan. Seterusnya, pelanggan akan sentiasa datang kepada kita. Sebab dengan rezeki yang halal yang kita cari. Jadi bila berniaga, kita mestilah bijak berniaga di samping mengamalkan kejujuran supaya rezeki yang kita cari adalah rezeki yang halal. Baiklah, itu pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa kebijaksanaan Nabi Muhammad mengenai usahawan yang unggul ini. Jadi mari pula kita lihat yang seterusnya, iaitu ini yang paling penting, meneladani sifat fatanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kebijaksanaan yang perlu kita teladani ataupun kita ingatkan lagi dan hayati supaya kita dapat ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenar-benar ikutan? Baiklah, lihat gambar ini, apakah yang kamu dapat kaitkan? Peristiwa apakah tadi? Ya, peristiwa peletakan Hajarul Aswad. Jadi, apakah teladannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kebijaksanaan baginda untuk meleraikan persengketaan, menamatkan permusuhan. Jadi apakah rumusan yang dapat kita ambil? Saya akan berusaha mendamaikan permusuhan. Orang yang bijaksana akan mengelakkan permusuhan kerana tahu bahawa permusuhan ini sangat-sangat merugikan. Dan apabila kita berusaha untuk mendamaikan persengketaan, kita juga antara golongan yang bijak kerana kita berusaha untuk mendamaikan pergaduhan kawan kita. Contohnya, secara tidak langsung kita juga mendapat pahala kerana kita juga menyokong kepada keharmonian dan kedamaian. Baiklah, kita teruskan yang seterusnya. Apakah teladan yang kita dapat berdasarkan sifat fatanah Nabi Muhammad? Peristiwa mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya berdikari, kehidupan baginda berdikari dan jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Secara rumusannya, saya akan merancang sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan atau tugasan. Jadi, teladan yang boleh kita ambil ialah setiap apa yang kita rancang, mestilah kita gunakan kebijaksanaan kita, lakukan dengan teliti supaya perancangan kita itu dapat kita ikut sehingga berjaya, dapat dilaksanakan sehinggalah kita berjaya. Setiap apa yang dirancang itu hendaklah kita lakukan dengan bersungguh-sungguh dan akhir sekali kita perlu bertawakal. Jika diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita akan berjaya. Jadi, kita perlulah lihat juga apakah
rancangan kita. Jika rancangan kita rancangan yang baik, tiada masalah, maaf ya. Dan seterusnya, jika rancangan kita itu adalah rancangan yang jahat, maka kita gunakan kebijaksanaan kita pula. Adakah patut diteruskan ataupun tidak? Sepatutnya tinggalkan sekiranya kita tahu rancangan itu adalah rancangan yang tidak baik. Jadi seterusnya, kita lihat pula yang ketiga, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengukuhkan kesatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka bersaudara. Jadi secara rumusannya, saya akan mengutamakan perpaduan dan kesepakatan. Bila kita bersatu, kita akan menjadi lebih kuat, kita saling tolong menolong, kita hidup dalam keadaan bermasyarakat, elakkan pergaduhan, kita menjadi lebih kuat dan akan digeruni oleh musuh. Jadi kebijaksanaan yang tersirat daripada kesepakatan dan perpaduan inilah yang perlu kita contohi. Jangan kita bermusuh dan jangan kita putuskan silaturahim. Itu juga antara isi yang tersirat. Seterusnya kita lihat pula, apakah yang perlu kita teladani daripada kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan peraturan agar hidup sentiasa harmoni dan teratur. Jadi, sebagai rumusannya, saya akan merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya. Jika kita menjadi pemimpin, kita perlulah melihat peraturan, patuh pada peraturan, barulah anak-anak buah kita akan ikut sekali. Jadi, jika peraturan itu sudah ada, sedia ada cantik, apa yang perlu kita buat? Berusaha untuk mematuhinya. Orang yang berdisiplin ialah orang yang berjaya. Seterusnya, yang kelima, apakah peristiwa yang dapat kita teladani daripada perniagaan kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam perniagaan? Baginda mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap urusan, merupakan rahsia kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai usahawan. Jadi sebagai rumusannya, saya akan berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Setiap sesuatu yang dilakukan mestilah mempunyai kebijaksanaan, rancangan, usaha dan akhirnya tawakal. Mudah-mudahan apa yang kita rancang, Allah akan beri kejayaan. Sekiranya kita rancang, kita tidak berjaya, maka Allah tahu apakah yang lebih baik kepada kita. Jadi, sebagai kesimpulan akhir sekali, kita lihat adakah kita mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dapatkah kamu menyatakan maksud fatonah? Apakah maksud fatonah tadi? Yang kedua, menyenarai keunggulan sifat fatonah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa-peristiwa apa? Dapatkah kita ingat semula? Jika tidak, silalah ulang video untuk lebih faham. Dan terakhir sekali, yang paling penting ialah meneladani sifat fatonah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu contohi kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah sebaik-baiknya. Bukan sahaja kita faham, tapi kita perlulah ikut. Jadi barulah kita dapat hayati, selami kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk setakat itu sahaja. Kita teruskan lagi di masa yang akan datang dengan tajuk yang lain. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala dan lemah yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Sehingga untuk itu kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.